Hai dan Assalamualaikum. Saya Nur Syairah binti Azhari dan saya student daripada Unifil International College. Hari ini saya nak cakap tentang apa itu kesihatan mental kepada umum. Okey. Setiap individu mempunyai tahap kesihatan mental yang berbeza. Kesihatan mental sangat penting sama seperti kesihatan fizikal. Kesihatan mental menunjukkan sama ada keadaan mental individu tersebut dalam keadaan yang baik atau sebaliknya. Keadaan mental individu boleh berubah bergantung kepada faktor genetik, tingkat kehidupan dan tekanan yang dihadapi. Jika ia tidak diurus dengan baik, ia akan membawa kepada gangguan mental seperti depresi atau anxiety. Mereka yang berupaya untuk mengurus mentalnya akan mencapai potensi diri yang baik dan hidup dengan penuh keyakinan. World Health Organization. Apakah itu kesihatan mental? Kesihatan mental ni adalah di mana situasi seorang individu yang menyedari potensinya boleh bertindak balas terhadap stres kehidupan, boleh bekerja secara produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Untuk pengetahuan semua, kesihatan mental ni boleh merujuk kepada 3 cara, okey? Yang pertama, cara kita bertindak, cara kita merasa dan cara kita berfikir. Dan yang kedua, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, cara kita menghadapi dan mengatasi sesuatu masalah. Masalah kesihatan mental ni ada banyak, tetapi di antaranya ialah kemurungan, gangguan tidur, kecelaruan obsesif kompulsif, kecelaruan kebimbangan umum, kecelaruan panik dan kecelaruan stres selepas trauma. Okey, apakah yang mempengaruhi kesihatan mental? Antaranya ialah cara atau corak asuhan seseorang, tahap pendidikan seseorang, agama dan budaya hidup, pengaruh persekitaran seperti pengaruh rakan sebaya atau guru-guru, keistimewaan, kelemahan dan pencapaian seseorang, dan yang terakhir sekali ialah kesihatan fizikal. Salah satu daripada apa yang mempengaruhi kesihatan mental ni, salah satunya adalah pengaruh persekitaran rakan sebaya atau guru-guru. Okey, kita kalau nak pilih kawan pun kena pilih kawan yang elok, betul? Kalau kita macam salah pilih kawan, dia akan menjejaskan kesihatan mental kita juga. Contoh macam kalau kawan tu mengajar benda-benda yang tak elok, so kita macam terikut, kita tak ingat apa-apa, kita terikut, so kita punya kesihatan mental juga akan terjejas. Selain itu, guru-guru pula. Guru-guru ni mesti nak ajar anak-anak murid dia benda-benda yang elok, betul? Takkanlah guru-guru ni nak ajar benda-benda yang tak elok untuk anak-anak murid dia, kan? So, guru-guru pun adalah pengaruh yang penting untuk kesihatan mental seseorang. Macam kalau guru-guru ni ajar benda tak elok, anak-anak murid, setengah anak murid mesti akan ikut, betul? So, rakan sebaya, pengaruh rakan sebaya, guru-guru ni semua adalah pengaruh yang penting untuk kesihatan mental seseorang. So, kita kena pilih rakan sebaya yang betul. Dan kita kena pilih juga guru-guru yang boleh membimbing kita untuk ke arah kebaikan. Pengaruh rakan sebaya pun adalah penting untuk kesihatan mental seseorang. So, kita pun kena pilihlah rakan sebaya yang elok untuk mengajak kita ke arah kebaikan supaya kesihatan mental kita tidak terjejas. Kesihatan mental juga mempengaruhi kesihatan fizikal seseorang, produktiviti seseorang dan kualiti kehidupan seseorang. Dan apakah itu kemurungan? Adakah anda pernah rasa nak give up dengan kehidupan ni? Hari ini suka ingin saya berkongsi tentang rasa nak give up tu, bagaimana ia kena mengena dengan salah satu simptom dari penyakit kemurungan. So, apa tu penyakit kemurungan? Biasa dengar kan orang cakap, aku depress. Sebenarnya aku depress tu maksudnya apa? Adakah ia clinically depressed? Ataupun
hanya sedih biasa-biasa saja. Rasa sedih itu normal. Semua manusia rasa sedih. Bila ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kita, kadang-kadang kita rasa tak dapat apa yang kita nak, kita akan rasa give up. Itu normal. Tetapi kalau ia dah berpanjangan lebih daripada 2 minggu, kita kena take note case tu. Dan sebenarnya nak diagnose penyakit kemurungan ni pun dia tak boleh simply diagnose. Dia kena ada kriteria dia, dah berapa lama dia sakit, dan dia kena memenuhi beberapa ciri-ciri baru boleh keluarkan diagnosis. Jadi jangan mudah-mudahlah cakap saya ni murung, saya ada kemurungan. Okey, kalau anda betul-betul rasa anda murung, anda kena jumpa dengan doktor yang bersesuaian dan kita bincangkan tentang isu tersebut. Kemurungan ni adalah gangguan perasaan terhadap seseorang seperti sedih yang berpanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah dan kehilangan minat terhadap aktiviti harian mereka. Penyakit ni berlarutan sekurang-kurangnya dalam 2 minggu. Kalau lama pun dia akan berlarutan hingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Dan penyakit ini juga boleh dihidapi kepada sesiapa sahaja, tidak kira umur, bangsa ataupun jantina. Terdapat beberapa tanda-tanda kemurungan. Depresi merupakan salah satu simptom yang menunjukkan adanya gangguan mental. Jadi dalam konteks kesejahteraan psikologi, bila tahap depresi itu meningkat, maka seorang tu dia akan jadi terganggulah, kehidupan terganggu. Kalau dia dalam pekerjaan, prestasi pekerjaannya menurun dan sebagainya. Jadi depresi ini boleh menyebabkan kesejahteraan dia sebagai seorang individu tu terjejaslah dalam konteks kalau kita bercakap tentang kesihatan mental dan kesejahteraan psikologi. Tanda-tanda kemurungan seperti hilang minat terhadap aktiviti harian, hilang fokus terhadap pekerjaan, mudah letih, perubahan selera makan, peningkatan atau penurunan berat badan, rasa rendah diri yang keterlaluan, rasa bersalah yang keterlaluan dan putus harapan. Kemurungan ni dia akan melibatkan macam-macam seperti kemurungan dan penyakit jantung, kemurungan dan diabetes dan macam-macam lagi. Saya akan terangkan satu persatu. Kemurungan dan penyakit jantung. Di seluruh dunia dianggarkan 17 juta kematian setiap tahun akibat penyakit jantung. Dan di Malaysia pula dalam 15.2% kematian akibat penyakit jantung. Dan 1 daripada 2 orang akan mengalami kemurungan. Setiap serangan penyakit jantung akan menyebabkan keterukan dan kemurungan yang keterlaluan dan ia akan menyebabkan peningkatan terhadap risiko kematian. Kemurungan ini juga boleh memburukkan lagi keadaan penyakit jantung dan ia juga boleh menyebabkan seperti denyutan jantung yang sangat laju, tekanan darah tinggi dan darah akan menjadi sangat pekat dan yang terakhir sekali, tahap hormon stres meningkat. Selain daripada kemurungan dan penyakit jantung, terdapat juga kemurungan dan diabetes. Di Malaysia, 1 daripada 7 orang telah mengalami diabetes. Pesakit diabetes mempunyai lebih 3 kali risiko akan menghadapi kemurungan berbanding dengan individu yang sihat. Dan bagaimana diabetes ini mengalami kesihatan mental? Pesakit diabetes juga akan mungkin mengalami masalah kesihatan mental akibat perasaan bimbang menghadapi masa hadapan, penjagaan kesihatan diri yang bertambah. Gangguan pesakit diabetes semula jadi di dalam tubuh badan seseorang individu yang mendapat penyakit diabetes akan menyebabkan lagi seseorang itu senang mendapat kemurungan. Selain daripada kemurungan dan penyakit
jantung, kemurungan dan diabetes, dan terdapat juga kemurungan dan penyakit kanser. Di seluruh dunia terdapat 9 juta penyakit kanser dan 150 daripada 100,000 penduduk di Malaysia menghidap kanser. Pesakit kanser ni risiko dia lebih tinggi untuk mendapat kemurungan, tetapi hanya 2% sahaja yang mendapat rawatan. Adalah penting bagi setiap individu tahu bahawa kanser dan kemurungan ini mempunyai gejala yang sama seperti penurunan berat badan, hilang selera makan, gangguan tidur dan mudah stres. Okey, sekarang lepas daripada yang 3 tadi, iaitu kemurungan dan penyakit jantung, kemurungan dan diabetes, kemurungan dan penyakit kanser, dan yang terakhir sekali ialah kemurungan dan HIV atau dipanggil AIDS. Di seluruh dunia terdapat 40 juta orang yang dijangkiti HIV atau AIDS, dan di Malaysia pula lebih 60,000 orang yang dijangkiti HIV atau AIDS. 1/3 pesakit HIV yang telah mengalami kemurungan dan tidak dapat dikesan. Kemurungan ini juga boleh mengurangkan tenaga yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan, dan ia juga akan menyebabkan penyakit HIV ini bertambah teruk. Penyakit HIV atau dipanggil AIDS ini boleh menyebabkan kesihatan mental melalui stigma penyakit, diskriminasi, perasaan takut terhadap kematian dan kesan langsung terhadap penyakit otak. Dan yang terakhir sekali, saya akan memberi sebarang idea bagaimana anda boleh menolong diri anda sendiri dan orang lain yang telah menghadapi masalah-masalah seperti ini. Selain mendapatkan nasihat profesional, di sini juga terdapat beberapa perkara yang anda boleh menolong diri anda sendiri dan orang lain yang menghadapi masalah penyakit fizikal seperti ini. Yang pertama, anda boleh berkongsi kebimbangan dan masalah anda dengan orang lain supaya selepas anda berkongsi dengan mereka, anda lebih merasa lega. Dan yang kedua, anda boleh pergi kepada yang lebih profesional seperti doktor untuk anda tanya tentang penyakit-penyakit yang anda tidak pasti tentang penyakit itu. Dan yang ketiga ialah imbangi keperluan kehidupan anda dengan halangan akibat penyakit dan ketahuilah tahap kemampuan anda. Dan yang keempat ialah amalkan pemakanan seimbang dan sihat kerana hilang selera makan akibat kemurungan akan merumitkan lagi kesihatan mental anda. Dan yang kelima ialah melakukan senaman sebagai aktiviti harian, dan yang terakhir sekali amalkan pengambilan ubat-ubatan mengikut nasihat doktor. Sekian daripada saya, Nur Syairah binti Azhari, dan terima kasih kepada sesiapa yang menonton, and jangan lupa please give me thumbs up. Bye bye. Assalamualaikum.